InsyaAllah sebelum daripada itu, kita akan mempelajari dua bab hari ini. Yang pertama, adab-adab membaca Al-Quran, dan juga pelajaran yang keenam yang berkaitan dengan huruf hijaiyah, yang berkaitan tentang huruf hijaiyah, yakni cara menyantumkan ataupun menyambungkan huruf hijaiyah, yakni daripada alif, bermula daripada alif sehingga kepada huruf ya, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung kembali pelajaran kita yang kelima, yakni adab di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat di dalam kita membaca Al-Quran, mesti melalui disiplin ilmu ataupun disebut dengan nama tata cara di dalam kita memulakan bacaan Al-Quran. Di dalam nota kita lihat Al-Quran adalah kitab suci yang mulia. Membacanya merupakan satu ibadah. Ya, apabila kita membaca Al-Quran, Al-Quran kita membaca merupakan satu ibadah. Oleh sebab itu ada hadis yang khusus tentang membaca Al-Quranul Karim. Oleh kerana sebab itu Al-Quran ini membaca merupakan satu ibadah. Di sini dinyatakan beberapa adab yang perlu dijaga oleh seseorang qari ataupun pembaca Al-Quran seperti kita ini. Oleh kerana kita ini pencinta Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, maka di sini kita perlu menjaga adab, dan merupakan satu bab yang sangat penting, walaupun ianya ringkas dan sangat mudah, tetapi ia merupakan satu bab yang penting, maka kita sebagai seorang pembaca Al-Quran perlu mengetahuinya. InsyaAllah, yang pertama sekali kita lihat pada nota kita adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama sekali, hendaklah mengikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab sebelum kita membaca Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana innamal a'malu bin niyah, setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Oleh sebab itu, apabila kita membaca Al-Quran, kalau niat kita ikhlas kerana Allah, maka akan mendapat ganjaran pahala. Sekiranya niat kita lain, ataupun niat kita hanyalah untuk mendapat habuan dunia ataupun mendapat pujian manusia, maka kita akan mendapat pujian manusia, tidaklah mendapat pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu niat ini sangat penting sebelum kita memulakan bacaan. Mestilah membetulkan niat, yakni semata-mata belajar dan membaca Al-Quran ini bukan kerana untuk mendapat habuan manusia, bukan kerana untuk mendapat habuan ataupun sanjungan ataupun penghargaan ataupun pujian daripada manusia ataupun apa-apa kepentingan, tetapi niat ini mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila niat itu telah ikhlas, disudahi ataupun dimulakan pula, disertakan pula mestilah mengambil berwudu. Menjadi keperluan kepada seseorang Muslim itu, apabila dia memulakan bacaan Al-Quran ataupun hendak memulakan bacaan Al-Quran, hendaklah dia berwudu. Walaupun harus membaca Al-Quran tanpa wudu, tetapi sunnah, yakni mengambil wudu, kerana kita memulakan bacaan dengan kalimah-kalimah yang suci dan kalimah-kalimah yang agung, mestilah kita mengambil wudu. Yang ketiga, ini pun sunnah, yakni sekiranya ada keperluan ataupun sekiranya perlu, maka hendaklah kita bersugi
ataupun membersihkan mulut. Apatah lagi kita ingin membaca di khalayak ramai, ataupun di sebelah kita tu ada rakan-rakan yang sama-sama turut mendengar dan sama-sama turut membaca Al-Quran dengan kita. Maka sekiranya kita tidak membersihkan mulut, ataupun sekiranya kita tidak bersugi, maknanya tidak membersihkan mulut, tidak mewangikan mulut, dikhawatiri akan mengganggu rakan-rakan kita yang lain, bahkan tidak menepati sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat apabila ingin menunaikan salat secara berjemaah, apabila ingin menghadiri masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk memakan makanan yang menyebabkan bau pada mulut. Oleh sebab itu, kita juga sunnahnya apabila ingin membaca Al-Quran, apatah lagi kita membaca di kalangan ataupun dalam kalangan rakan-rakan kita yang lain, contohnya membaca Al-Quran secara halaqah, secara berkumpulan, maka kita tidak digalakkan untuk memakan makanan yang berbau, umpamanya petai ataupun jering ataupun sebagainya, yang menyebabkan ketidakselesaan. Bahkan sekiranya durian itu pun dikhawatiri memberi bau pada mulut, maka dilarang juga untuk kita memakannya. Sekiranya kita membaca Al-Quran dalam keadaan beramai-ramai ataupun secara berkumpulan. Oleh sebab itu, sunnahnya hendaklah kita membersihkan mulut, yakni bersugi terlebih dahulu. Yang keempat, yakni memakai pakaian yang suci lagi bersih. Tidaklah semestinya kita memakai pakaian yang mahal ataupun memakai pakaian yang cantik. Sudah menjadi satu syarat sahaja sekiranya pakaian kita itu bersih dan menutupi aurat kita, tidak menunjukkan bentuk tubuh badan dan tidak menunjukkan bentuk ataupun tidak menunjukkan satu bentuk tubuh badan dan juga menutupi aurat serta bersih, yakni memakai wangi-wangian. Seterusnya, memilih tempat yang suci lagi bersih, yakni kita apabila kita membaca Al-Quran, mestilah tempat itu seelok-eloknya tempat yang bersih, suci daripada najis, ataupun tempat yang jauh daripada kotoran. Umpamanya kita tidak digalakkan untuk membaca Al-Quran di tepi tandas, ataupun kita tidak digalakkan membaca Al-Quran di sebelah tong sampah, maka lebih sunnahnya apabila kita membaca di tempat-tempat yang selesa, yang bersih, dan menghadap kiblat serta duduk dengan sopan. Menghadap kiblat serta duduk dengan sopan. Ini sunnah juga. Boleh tak untuk kita tidak menghadap kiblat? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi sunnahnya sekiranya kita mengetahui arah kiblat, maka itu lebih baik bagi kita. Dan seterusnya adalah membaca isti'adzah. Apakah maksud isti'adzah? Yakni membaca ta'awudz, yakni membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah kata, fa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, maka hendaklah membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sunnah membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dan kemudian membaca basmalah, yakni membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan cara tajwid yang betul. Jangan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah dengan penuh tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan him kerana dia man'arid lis-sukun. Kemudian ini bab yang berkaitan tentang adab-adab sebelum membaca Al-Quran.
adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Kemudian kita pergi kepada adab-adab ketika sedang membaca Al-Quran. Tadi kita pergi kepada adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Hari ini kita pula berada kepada setelah kita mematuhi semua adab-adab tersebut, kita akan pergi kepada adab-adab ketika sedang membaca Al-Quran. Ketika sedang membaca Al-Quran, yang pertama, membaca dengan suara yang baik. Bermaksud membaca dengan suara yang penuh dengan ketenangan. Jangan terlampau laju dan jangan pula terlampau tersekat-sekat ataupun terlampau serak sehingga menghilangkan sifat makhraj itu. Umpamanya, contoh, kita membaca terlampau laju sehingga menghilangkan sifat huruf itu. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka di sini akan menghilangkan sifat huruf itu dan juga melanggar hukum tajwid, maka tidak digalakkan. Ataupun kita membaca dalam keadaan sehingga serak-serak sampai menghilangkan sifat huruf, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, maka di sini juga akan menghilangkan sifat huruf itu. Maka hendaklah membaca dengan suara yang baik. Tidak semestinya kena sedap dan tidak semestinya kena bertaranum. Yang penting suara itu mesti jelas, memberi hak kepada sifat huruf, hak dan mustahaknya, seperti mana yang telah kita belajar dalam pengenalan tajwid. Yang kedua, membaca dengan khusyuk dan tawadu'. Yakni membaca mestilah dengan keadaan khusyuk dan tawadu', yakni dengan tenang dan mengharapkan keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Bermaksud sekiranya ada orang memberi salam, contoh rakan kita baru sampai, Assalamualaikum, kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, dan kemudian kita sambung, yakni kita membaca semula a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan kita sambung. Contohnya, kita tengah baca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kemudian rakan kita bagi salam, Assalamualaikum. Kita pun jawab Waalaikumsalam. Kita pun ambil balik, membaca semula ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kita sambung balik, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu contohnya. Tidak diselangi dengan percakapan. Maksudnya apabila kita membaca Al-Quran, tidak boleh berhenti dan bercakap. Contohnya kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kita pun bercakap dengan kawan kita kat sebelah, nak pergi mana lepas ni dah? Kita nak makan kat mana ya? Itu tidak boleh. Kerana dia akan menyebabkan bacaan itu terputus. Terputus. Dia tidak jadi waqaf. Dia tidak jadi waqaf. Dia akan menyebabkan bacaan itu terputus. Sekiranya keperluan ataupun menjawab telefon itu sangat mustahak, maknanya kita takut berlaku apa-apa, maka boleh jawab. Boleh jawab sekiranya ada keperluan yang mendesak. Bermaksud kita berhenti atas sebab keperluan yang mendesak, terutamanya sakit perut. Kalau kita berhenti kerana sakit perut, kalau tidak akan menyebabkan tidak khusyuk tadi, kerana kita menahan perut kita yang sedang sakit, nak buang air ke, ataupun kita menahan kentut, tak tahan, maka di sini kita boleh berhenti dan mengambil wuduk sekiranya kita telah berhadas. Ataupun kita menjawab telefon, umpamanya ada call daripada saudara kita, suami kita, isteri kita, ataupun anak kita, yang mungkin kita rasa ianya sangat mustahak, maka berhenti seketika dan menjawab panggilan telefon, kemudian sambung balik dengan membaca ta'awudz, yakni membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang dilarang adalah
yakni dengan percakapan yang tidak mustahab. Umpamanya macam tadilah, tanya nak makan kat mana, ataupun hari ni nak tengok cerita apa, benda-benda yang tidak perlu ataupun tidak sepatutnya, maka di sini perlu dielakkan. Dan yang keempat, berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut namanya seperti Ahmad, Muhammad, Rasulullah dan sebagainya. Ini khilaf di kalangan para ulama, yakni berbeza pandangan di kalangan para ulama. Contoh, ada ayat Al-Quran yang disebut Muhammadur Rasulullah, maka sebahagian para ulama menyatakan boleh membaca sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para ulama berkata tidak perlu kerana ayat Al-Quran ini tidak ada tokokan dan tambahan, maka cukup sekadar dia membacanya. Pandangan peribadi saya adalah tidak perlu menokok nambah, kerana ayat Al-Quran ini tidak ada nas yang disebut secara jelas tentang apabila disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Muhammadur Rasulullah, maka cukuplah sekadar membaca ayat Al-Quran itu sendiri, melainkan sekiranya disebutkan nama Nabi di luar bacaan Al-Quran. Contohnya kita sedang mendengar ceramah, ada ustaz menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun menyebut. Hal ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bagaimana orang yang sombong apabila disebutkan namaku mereka tidak berselawat. Maka hal ini adalah kaedah umum yang mana Nabi sebut tentang apabila seseorang itu menyebut di luar konteks ibadah. Contoh, apabila dia berceramah ataupun dia menyebut nama Nabi secara di luar konteks ibadah, maka hendaklah, Nabi kata hendaklah dia berselawat. Contoh, apabila saya sedang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun kena menyebut sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam konteks ibadah, contoh dalam konteks membaca Quran, ataupun dalam keadaan azan, contoh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tak perlu dah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya jawab sahaja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini pendapat peribadi saya, hanya cukup sekadar kalau kita membaca ayat Al-Quran tu ada namanya Muhammad ataupun Ahmad, maka baca sahaja, tidak perlu menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak sebut, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Ini khilaf di kalangan para ulama, berbeza pandangan di kalangan para ulama. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab yang kedua, yakni yang kelima, memohon kebajikan sekiranya bertemu dengan ayat rahmat, dan sebaliknya sekiranya bertemu dengan ayat azab. Contoh, memohon kebajikan, doa. Di sini kita boleh bertawassul, dipanggil kita mohon kepada Allah dengan keberkatan doa daripada Al-Quran. Contohnya ayat rahmat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kemudian kita doa dalam hati, ya Allah, bagilah aku kebajikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku daripada azab neraka. Boleh kita doa sebegitu. Ataupun Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surah Ibrahim, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, jadikanlah aku ini orang-orang yang mendirikan salat, dan zuriatku juga mendirikan salat. Ya Allah, perkenankan doa. Kat sini kita boleh bertawassul, yakni mohon kepada Allah, ya Allah jadikan. Sama, yakni kita boleh memohon kebajikan jika bertemu dengan ayat rahmat. Sebaliknya juga kita memohon doa sekiranya bertemu dengan ayat azab. Contoh, contoh doa
Nabi Yunus, yang mana apa, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku ini di kalangan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Maka dalam hal ini kita boleh doa, ya Allah, jauhkan aku daripada orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Boleh doa. Ya. Ini contoh. Ini dipanggil tawassul fil Quran, yakni bertawassul dengan ayat-ayat doa-doa di dalam Al-Quran. Boleh, tidak ada masalah. Dan menjawab seruan azan ketika mendengarnya. Ini sunnah lah. Apabila kita tengah baca Quran, tiba-tiba azan berkumandang, maka kita berhenti seketika dan menjawab azan. Contoh, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tiba-tiba azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kat sini kita kena jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakni seperti sunnah Nabi, apabila didengarkan azan kepada kamu, hendaklah kamu jawab seperti mana Bilal melaungkan azan. Sunnah. Okey, dan seterusnya adab-adab selepas membaca Al-Quranul Karim. Adab-adab membaca Al-Quranul Karim, yang pertama, mengakhiri bacaan dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Para ulama berbincang panjang tentang perkataan Sadaqallahul Azim. Majoriti ulama menyatakan boleh membaca Sadaqallahul Azim. Apakah maksud Sadaqallahul Azim? Maksud Sadaqallahul Azim ini adalah Maha suci Allah, benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sadaqallahul Azim, benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Dan ditambah pula dengan tasbih kafarah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh juga ditambah dengan bacaan tasbih kafarah. Kedua-duanya sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua, membaca doa, yakni apa-apa saja doa. Kerana apabila kita menyelesaikan bacaan Al-Quran, maka pahala Al-Quran itu banyak. Maka berdoalah, sama ada kita ingin menyedekahkan bacaan Al-Quran itu kepada ahli keluarga kita yang telah pergi mendahulu kita, ataupun kita bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Umpamanya kita ditimpa masalah, kita pun doa, ya Allah, aku telah membaca Al-Quran, sekiranya bacaan ini ikhlas, aku ganti pahalaku dengan kesihatan. Maksudnya kita bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Dan menyimpan Al-Quran di tempat yang sesuai dan selamat. Yakni kita mesti simpan Al-Quran itu di tempat yang baiklah. Janganlah kita pergi letak Al-Quran di bawah kaki kita, ataupun letak Al-Quran bersama-sama dengan buku-buku yang lain. Akan menyebabkan kita tidak menghormati Al-Quran. Kita tidak mengikram Al-Quran. Tidak menyanjungi Al-Quran sebagai kitab yang paling agung. Sebab Al-Quran ini adalah kitab yang paling agung, menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Oleh sebab itu, kitab ini perlu diletakkan di tempat yang sesuai. Oleh kerana itu, dalam penyusunan kitab, kalau kita ada kitab hadis, kitab Al-Quran, kitab sirah, kitab yang paling diletakkan di rak yang atas mestilah Al-Quran. Ini kaedah penyusunan Al-Quran. Kaedah penyusunan Al-Quran. Baiklah. Okey, kita pergi kepada nota kita, ataupun kita insya-Allah kita akan buat nota sedikit. Kita pergi kepada nota kita, yakni adab-adab membaca Al-Quran.
adab membaca Al-Quranul Karim. Okey, ada 3 bab yang perlu kita ketahui di dalam kita menyebutkan adab-adab tentang membaca Al-Quran. Yang pertama disebut tentang adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua disebutkan adab-adab apabila membaca Al-Quran. Adab apabila membaca Al-Quran. Dan yang ketiga disebut adab-adab apabila setelah membaca Al-Quran. Adab-adab setelah membaca Al-Quran. Ada 3 adab di sini yang mana ia akan menjadi rujukan kepada kita. Okey. Yang pertama sekali, adab-adab apabila membaca Al-Quran. Apakah dia adab yang pertama? Adab pertama apa dia? Cuba bacakan kepada saya. Yang pertama, yakni ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat kerana Allah. Kerana Allah. Ini mesti kena poin yang pertama. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita mesti ikhlaskan niat kerana Allah. Yang kedua apa tadi? Berwudu. Berwudu. Okey, yang ketiga sunnah membersihkan mulut. Sunnah bersugi. Kita buat ringkas saja. Maknanya kita tahulah bersugi ni maksudnya membersihkan mulut. Okey, seterusnya yang keempat, memakai pakaian yang bersih. Memakai pakaian bersih. Bersih dan menutup aurat lah. Menutup aurat. Ini ringkas saja. Kita buat ringkas saja. Okey, yang kelima apa dia? Membaca di tempat yang bersih lah. Membaca di tempat yang bersih. Okey. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Okey, ada lagi membaca apa? Isti'adzah. Isti'adzah lain ya. Isti'adzah ataupun ta'awudz. Membaca a'udzubillah lah. Kalau ustaz saya takut nak sebut, ustaz takut salah sebut. Membaca a'udzubillah. Membaca ta'awudz. Ta'awudz. Okey, kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah. Okey, lagi itu saja. Membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Ini adalah adab-adab kita di dalam membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran. Sekarang kita pergi kepada ya.
boleh, itu tak ada masalah. Yang penting niat mesti kerana Allah. Itu dikira doa. Nanti dimasuk bab akhir doa, yakni adab setelah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran tu kita doa. Tapi niat tu tak ada masalah. Jangan niat untuk keduniaan, itu sahaja. Niat kita, ya Allah, aku niatkan ini membaca kerana-Mu ya Allah, dan aku niatkan ini membaca untuk aku sedekahkan kepada orang tuaku yang telah meninggal dunia, ataupun aku niatkan ini ya Allah kerana mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi syafaat aku di akhirat nanti ya Allah, untuk menjadi bekalan aku di hari akhirat nanti ya Allah. Boleh, tidak ada masalah. Jangan kita berniat keduniaan. Keduniaan ni tak boleh. Ya Allah, contoh kita berniat, ya Allah, aku membaca ni mudah-mudahan aku dapat job lah. Ataupun ya Allah, aku niat ini mudah-mudahan orang puji bacaan aku, sedap ya Allah, sebab aku dah lama training ni. Maka di situ tak boleh, kerana dia telah menyalahkan niat itu. Bukan kerana Allah, kerana untuk pujian ataupun untuk dan sebagainya lah. Okey. Sekarang kita pergi kepada adab apabila membaca Al-Quran. Adab apabila membaca Al-Quran. Okey, yang pertama, apa dia? Membaca dengan suara yang baik. Membaca dengan suara yang baik. Okey, yang kedua apa dia? Membaca dengan khusyuk. Saya tulis kat sini khusyuk dan tawadhu. Okey, seterusnya yang ketiga, yakni hendaklah kita tidak dilarang untuk berhenti apabila menjawab salam sahaja, melainkan dengan menjawab salam. Cuma kita ringkaskan kat sini, tidak digalakkan berhenti tiba-tiba lah. Tidak digalakkan berhenti, melainkan ada keperluan. Okey, seterusnya yang keempat apa dia? Ya, berselawat kepada Nabi. Sunnahnya lah, sunnah berselawat kepada Nabi. Okey, seterusnya memohon kebajikan sekiranya bertemu dengan ayat rahmat, dan sebaliknya lah sekiranya bertemu dengan ayat ahzab. Dan yang keenam apa dia tadi? Menjawab seruan azan, yakni memohon kebajikan dan mohon kebajikan dan menjawab azan. Menjawab azan apabila, saya kecilkan sikit, menjawab azan apabila berkumandang. Berkumandang berkumandang azan. Okey, ini keperluan ataupun adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab apabila membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, adab-adab setelah membaca Al-Quran. Adab-adab setelah membaca Al-Quran. Apakah adab-adab setelah membaca Al-Quran? Yang pertama apa dia? Mengakhiri bacaan dengan membaca Sadaqallahul Azim.
Sadaqallahul azim. Ataupun dalam bahasa Arabnya, saya tulis kat sini lah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maknanya sunnah kita apabila habis saja membaca Al-Quran, kita sebut Sadaqallahul azim. Jangan tinggal terus. Okey, seterusnya yang kedua apa dia? Berdoa. Berdoa ataupun bertawassul atau bertawassul. Dan yang ketiga apa dia? Simpan Al-Quran di tempat yang tinggi atau sesuailah, atau sesuai. Jangan bagi dia letak di bawah dan sebagainya. Ini nota kita berkaitan tentang adab di dalam kita membaca Al-Quran. Ada adab sebelum membaca Al-Quran, ada adab apabila membaca Al-Quran, dan adab setelah membaca Al-Quran. Okey, habis bab yang kelima. Sekarang kita pergi kepada bab yang keenam, insya-Allah. Okey, kita pergi bab yang keenam, yakni kita akan pergi kepada huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran. Ini bab yang sangat penting. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran inilah permulaan kepada ilmu tajwid, yakni mengenal huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran dikenali sebagai huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran dikenali sebagai huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 29 huruf mengikut pandangan kebanyakan ulama' tajwid. Ada juga pandangan yang menyatakan 30. Ada juga pandangan yang menyatakan 28. Ada kata 28, ada kata 29, ada kata 30. Macam mana ustaz boleh jadi 28? Macam mana boleh jadi 29? Dan bagaimana boleh jadi 30? Ini para ulama berbeza pandangan tentangnya. Cuma kebanyakan ulama menyatakan bahawa ada 29 huruf. Tang mana jadi 28? Yakni apabila hamzah itu berada di atas alif. Maknanya hamzah dan alif itu sekali. Maka sebab itu jadi 28. Ada yang kata 30. Tang mana pula jumpa 30 ni? Yakni ada tambahan lam alif. Ada tambahan lam alif. Sebab itu jadi 30. Cuma kita sebut ada 29. Okey. Yang pertama, hurufnya ada 29. Yang pertama huruf alif. Ni bukan A. Kalau kita ajar anak-anak kita, tidak boleh kata A. Sebab itu kadang-kadang budak-budak dia salah di dalam mengeja. Alif. Alif. Dan alif ini di dalam Al-Quran tidak akan ada baris. Alif tidak akan ada baris. Dia hanya ada baris sekiranya ada hamzah di atasnya, ataupun ada hamzah di bawahnya, ataupun ada hamzah di depannya. Alif tidak akan ada baris. Baris ada berapa? Baris ada 3 sahaja. Baris atas, baris bawah, dan baris hadapan. Baris ada 3 sahaja. Alif tidak akan menerima baris, melainkan ada hamzah di atasnya. Sebab itu baru bunyi A, I, U. Kalau alif sorang-sorang kat sini, maka dia hanya disebut dengan nama alif.
tidak dipanjangkan. Alif. Tak boleh. Dia kena dibaca dengan bacaan alif. Nanti kita eja sama-sama. Nanti kita eja sama-sama. Okey. Alif, ba, ta, tha. Kat sini huruf tha mesti keluar lidah. Jangan baca dengan perkataan sa. Jangan baca dengan perkataan s. Sa. Salah. Kerana huruf tha tidak ada desir, ataupun dalam ilmu tajwid disebut safir. Tidak ada istilah safir. Dia mesti keluarkan lidah. Tha. 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 Ya. Dia mesti keluarkan lidah. Tha. Okey, kemudian huruf jim. Jim, ha, kha, dal, zal, ra. Kemudian zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Jangan baca ghin. Salah. Dia mesti ghain. Ghain. Jangan baca ghin. Ghain. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita tak baca ghairil, kita baca ghairil, kerana dia adalah bersifat isti'la. Apa maksud isti'la? Ini ilmu tajwid nanti kita akan belajar. Yakni lidah terangkat menyentuh di langit. Makanya lidah ni terangkat menyentuh di atas, maka hurufnya dibaca dengan keadaan sedikit tebal. Maka gha, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Okey. Di sini ada 29 huruf hijaiyah. Ada 29 huruf hijaiyah. Nanti kita sebutkan satu-satu. Okey. Di dalam buku tajwid ni, penulisan huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 bahagian. Penulisan huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 bahagian. Tapi sebelum tu kita akan ejakan dulu. Mari sama-sama kita pergi kepada nota kita yang kedua, yakni bab dipanggil huruf Al-Quran. Huruf, kita pergi hitam. Huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran. Baiklah. Sama-sama kita akan eja, ataupun kita bunyikan. Kita eja macam mana cara mengeja huruf alif sehingga huruf ya. Okey? Sama-sama kita eja satu persatu, insya-Allah. Yang pertama sekali, alif. Okey, kita padam dulu. Ada 29 huruf. Yang pertama adalah huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim,
nun, waw, ha, hamzah, ya. Okey, sekarang kita pergi kepada, kita akan eja satu-satu. Macam mana eja huruf alif. Macam mana eja alif? Alif, lam, fa. Alif. Ini eja alif. Sebab itu alif tak boleh baca panjang. Alif tak boleh. Sebab itu dalam Al-Quran kita akan baca alif, lam, alif, lam, mim, alif, lam, ra. Sebab itu alif ni dibaca pendek. Okey. Macam mana eja ba? Ba, alif. Ataupun boleh juga ditambah dengan hamzah belakangnya. Ba. Boleh juga. Cuba sebut ba. Okey, seterusnya ta. Sama juga ta, di belakangnya juga ada hamzah. Ta. Kemudian tha. Juga ada alif. Okey, macam mana eja jim? Eja jim, jim, ya, mim. Jim. Jim. Sebab itu jangan baca jim, panjangkan, kerana ada ya di situ. Jim. Kemudian huruf ha, ha, alif. Ha. Ha. Kemudian huruf kha macam mana? Kha, alif. Kha. Di belakang dia pun ada hamzah. Kha. Kemudian huruf dal macam mana? Dal, alif, lam. Dal. Dal. Kemudian zal. Zal keluar lidah. Zal keluar lidah. Zal. Zal, alif, lam. Zal. Kemudian eja ra macam mana? Ra, alif. Ra, ada hamzah. Zai. Zai, alif, ya. Zai ni ada 3 ejaan. Ada 3 ejaan. Boleh disebut dengan nama za, ataupun ejaannya zai, alif sahaja, boleh juga. Ataupun zai, alif, hamzah, boleh juga. Ataupun zai, alif, ya. 3-3 boleh sebut. Sama ada za, zaun, ataupun zai, boleh juga. Ketiga-tiganya boleh. Sin macam mana je sin? Sin, ya, nun. Sin. Sin, panjangkan. Kemudian shin. Shin, ya, nun. Shin. Kadang-kadang ada anak murid dia baca shim. Jangan bunyi shim, tak mau mim. Dia shin, di belakangnya ada huruf nun. Shin. Ini huruf-huruf yang kita kena belajar. Okey, kemudian huruf apa dia? Sad. Macam mana ustaz tiba-tiba bunyi dal ni? Ejaannya sad, alif, dal. Sebab itu dalam surah Maryam kita akan baca kaf, ha, ya, ain, sad. Orang pun tanya, macam mana ustaz tiba-tiba ada de ni, sedangkan de ni kita tahu dal. Kerana ejaan asal huruf sad adalah ada huruf dal. Sebab itu ada bunyi qalqalah. Sama juga macam dad. Ejaan dad, dad, alif, dal. Dad. Ada qalqalah dal. Okey, kemudian huruf ta. Ta, alif. Ta, alif. Kemudian dha, alif. Dha. Eja ain macam mana? Ain, ya, nun. Ain. Lepas tu kena panjang. Ain. Ain, panjangkan. Ghain macam mana? Gha, ya, nun. Ghain. Kemudian eja fa.
fa, alif, fa. Qaf, qaf, alif, fa, qaf. Ini je qaf. Kaf, kaf, alif, fa, kaf. Lam, je lam macam mana? Lam, sorry. Lam, lam, alif, mim. Lam. Mim, mim, ya, mim. Nun, nun, waw, nun. Waw, waw, alif, waw. Hamzah. Hamzah ni panjang sikit lah. Ejaannya ha, mim, zai, ha. Tamar butuh. Hamzah. Sorry, ni ha dulu, ha. Saya pandang balik. Ha dulu. Ejaan ha, ha, alif, ha. Kemudian hamzah, ha, mim, zai, ha. Hamzah. Hamzah. Kemudian huruf ya, ya, alif, ataupun ya, alif, hamzah. Ini semua adalah huruf hijaiyah yang dieja. Huruf hijaiyah yang dieja. Okey. Kemudian kita pergi kepada nota kita. Kita pergi kepada nota kita. Kita tengok balik. Okey. Di sini penulisan huruf hijaiyah terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, 22 huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. 22 huruf yang boleh bersambung. Maksudnya apa ni Ustaz? Yakni apabila kita mencantumkan ayat itu, 22 hurufnya boleh bersambung. Tapi kita tak nak fikir 22 ni huruf ni. Kita nak fikir satu huruf saja. Kita fikir satu huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak. Hamzah. Hamzah ni huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak. Okey. Kita buat nota sikit di sini. Huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak. Kita pun bagi color sedikit kat sini. Kalau apa kita nak, kalau kita pergi color biru, kita bulatkan color biru. Okey. Kita tulis kat sini huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak. Huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak. Apakah huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak? Huruf apa? Huruf hamzah. Kita bulatkan hamzah kat sini. Warna biru. Maknanya apa dia? Hamzah ni tak boleh bercantum. Tak boleh bercantum hamzah. Contoh saya nak buat hamzah du'a. Contoh du'a sambung, tak boleh apa? Tak boleh buat begini. Kita tak boleh. Mesti hamzah itu akan berpisah. Mesti du'a ada hamzah. Hamzah ni tak boleh bercantum pula dengan huruf sebelumnya dan selepasnya. Wa amanu contoh pun tak boleh bersambung. Sebab hamzah tidak boleh bercantum secara mutlak dengan huruf selepas ataupun huruf sebelumnya. Okey. Ini kita habiskan nota kat sini dulu. Okey, kemudian kita pergi kepada 6 huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya. Dengan huruf selepasnya tak boleh. Yakni ada 6 huruf. Ada huruf alif, dal, zal, ra,
zai dan huruf waw. Maknanya ada 6 huruf yang hanya boleh bersambung dengan huruf sebelumnya. Kita tulis kat sini. Kita bulatkan dulu, kita pilih warna ungu. Okey, kita bulatkan. Yakni kita tulis kat sini huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Dia tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Apakah huruf-huruf itu? Yakni disebut huruf alif, lagi huruf dal, huruf zal, lagi huruf ra, huruf ra, lagi huruf zai, dan yang terakhir huruf apa? Yang terakhir huruf waw. Huruf-huruf ni tidak boleh bercantum dengan huruf selepasnya. Hanya huruf ini boleh bercantum dengan huruf selepasnya. Contohnya, saya buat contoh kat sini. Okey, kita pergi kali hitam. Okey, contohnya maza. Alif ni tidak boleh bercantum. Kalau bercantum dia jadi huruf apa? Contohlah, kalau kita bercantumkan dia jadi huruf lam. Sebab itu dia tak boleh bercantum. Kalau dia bercantum, dia jadi huruf lam. Jadi kita akan keliru di situ. Contohnya macam huruf zal. Kita bagi huruf zal. Contoh contoh anzalna. Contoh anzalna. Okey. Huruf zal dengan huruf zai sama Okey. Dia tak boleh bercantum juga. Okey, kalau anda kata kita cantumkan dia akan jadi huruf nun. Dia akan jadi huruf nun. Jadi tak dapat baca. Samalah juga macam huruf zai. Kalau kita cantumkan dia, contoh huruf zai kat sini, kita cantumkan dia. Okay. Kita pergi zai, kita gabungkan dia pun tak boleh. Dia akan jadi pelik kat situ. Maka huruf-huruf ini tidak boleh bercantum dengan huruf selepasnya. Hanya boleh bercantum dengan huruf sebelumnya sahaja. Dan huruf apa yang boleh bercantum dua-dua? Ada 22 huruf. Apakah 22 huruf ni? Inilah dia huruf-huruf dia. Kita bagi warna kuning, yakni huruf yang boleh bercantum dengan huruf sebelum dan huruf selepas. Huruf yang boleh bercantum dengan huruf sebelum dan selepasnya. Ada 22 huruf. Apa huruf-huruf dia? Bermula daripada huruf ba, kemudian ta, kemudian tha, kemudian jim, kemudian ha, kemudian kha, kemudian sin, kemudian shin, kemudian sad, kemudian sad, dad. Ini semua yang boleh bercantum dua-dua. Dad, ta, ain, ta, wa, ain, ghain,
fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, kemudian ha dan ya. Ini sahaja huruf-huruf yang boleh bercantum dengan huruf sebelum dan huruf selepasnya. Jadi kita dapat tahu, secara kesimpulannya, huruf yang tidak boleh bercantum ada berapa? Ya, ada satu. Ini huruf yang tidak boleh bercantum dengan secara mutlak. Maknanya tidak boleh bergabung dengan mana-mana huruf. Ya, ini ada satu huruf. Kemudian huruf yang boleh bercantum dengan huruf selepasnya, huruf sebelumnya sahaja ada 6 huruf, dan huruf yang boleh bergabung sebelum dan selepasnya ada 22 huruf. Ada 22 huruf. Inilah saja huruf-huruf di dalam Al-Quran. InsyaAllah sampai di sini saja. InsyaAllah kita sambung nanti pada minggu hadapan, berkaitan pula dengan nota kita, ataupun kita sambung nanti nota kita huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 bahagian berdasarkan nama dan sebutan. Yang kita belajar tadi tu, dia ada nama-nama dia. Ada yang mempunyai 1 nama, ada yang mempunyai 3 nama, ada yang mempunyai 2 nama. Kalau kita lihat kat sini, ada yang mempunyai 1 nama, seperti huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf lam. Dan ada yang mempunyai 2 nama. Ada yang mempunyai 2 nama. Kat sini disebut 2 nama. 11 huruf yang mempunyai 2 nama, dan ada yang mempunyai 3 nama. Yang saya sebut tadi, huruf zai. Zai ni ada 3 nama. Boleh disebut dengan nama za, boleh disebut dengan nama zaun ataupun za, ataupun boleh disebut dengan nama zai. Boleh juga. Yang biasa yang kita famous adalah zai. Zai. Tapi ada 3 nama. Za boleh, za pun boleh, ataupun zai pun boleh. Nanti kita akan terangkan, detailkan lagi huruf-huruf ni. Tapi kita dah belajar dah, secara asas tadi. InsyaAllah nanti kita ulang kaji lagi, ataupun kita akan korek lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. InsyaAllah sampai di sini saja. Ada persoalan, insyaAllah nanti nota-nota ni semua akan saya bagikan pada habis kelas nanti, insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ya, sama. Okey.